saya nak share sikit topik-topik yang biasa kita sembang-sembang dekat dalam kelab saya. So kelab saya adalah kelab nutrisi, namanya My Nutrition Garden. So saya sudah operasi kelab nutrisi My Nutrition Garden ni daripada tahun 2010, alhamdulillah, sampai sekarang. Tapi saya sendiri amalkan nutrisi ni sebenarnya daripada tahun 2007. Masa saya turun 8 kg berat badan tu, sebenarnya banyak masalah kesihatan saya improve. Contohnya saya punya masalah hormon, ya. Hormon biasalah kalau perempuan period datang tak teratur, nanti jerawat naik banyak-banyak dekat sekitar sini. So siapa yang jumpa saya personally, you akan nampak sikit lah muka saya sebenarnya ada sikit, masih lagi ada banyak parut-parut jerawat yang memang teruk sangat parut jerawat saya. Sebab ini daripada dulu yang ada masalah hormon teruk menyebabkan jerawat naik banyak, dan dalam masa yang sama resdung pun naik banyak, teruk juga. Senang bersin, kalau ada habuk teruk-teruk pun senang bersin. Itu saya dulu. Dan juga dulu saya ada tekanan darah rendah. So tekanan darah rendah ni selalunya you tak boleh naik tempat tinggi, nanti you rasa nak muntah macam nak pitam. Kalau saya pergi dekat tempat yang panas-panas pun saya rasa macam nak pitam, sebab tekanan darah saya rendah. Orang lain tekanan darah dia tinggi. Tekanan darah tinggi ni jenis yang macam cepat cemas, cepat rasa nak marah, rasa jantung rasa berdegup kencang lagi cepat. Itu tekanan darah yang tinggi. Saya tekanan darah rendah, dia berbeza sikit, dia rasa cepat nak hitam. Okay. So sekarang ni apa yang saya nak kongsi hari ni adalah mengenai mitos dalam penurunan berat badan. Sebab tugas saya bila saya buka kelab nutrisi ni, saya tolong orang untuk turunkan berat badan. Okay. So bila orang nak turun berat badan, macam-macam alasan dia orang bagi kat saya. So adalah biasa saya dengar dah bertahun-tahun ni. Bila saya timbang dia, saya buat analisa untuk dia, macam-macam alasan yang saya tak boleh turun berat badan, gini. Saya susah nak turun berat badan sebab saya gini. Okay, so sekarang ni kita nak sembang sikit mengenai kenapa kita susah turun berat badan. No, bukan susah turun berat badan lah. Apa dia mitos-mitos dia yang anda sudah salah faham mengenai dalam proses untuk turunkan berat badan. Okay, so saya nak share. Ini adalah yang general, lebih kurang ada 6 perkara yang general mengenai turunkan berat badan yang orang sudah salah lah. Okay, so pertama, selalunya dia akan kata genetik. Ini biasa, genetik. Okay, so bila dia kata genetik, selalu saya buat analisa untuk dia akan beritahu mak saya gemuk, bapa saya gemuk, pakcik saya gemuk, semua ada darah tinggi, semua ada kencing manis. So saya pun akan kena juga. So kena hati-hati. Jangan set dalam fikiran anda itu semua adalah keturunan. Okay, so kena ingat balik masa kita lahir dulu, masa kita baby dulu, mana ada kita lahir-lahir terus ada gemuk, betul tak? Mana ada lahir-lahir terus badan tu jadi besar. So ekstra berat tu mungkin adalah, ada berat yang 2 kg berat, ada 4 kg berat baby, tapi dia tak akan jadi gemuk terus. Okay, tapi diabetik, yes, kemungkinan ada genetik. Kemungkinan because dia ada kerosakan kepada dia punya organ, nama dia adalah pankreas. So dia mungkin ada masalah pada insulin. So kemungkinan dia akan ada masalah genetik. Yes, ada sikit genetik kepada diabetik. Alright. Tapi kalau kata gemuk, besar, tak ada. Dia bukan genetik. Apa yang genetik sebenarnya adalah genetik pemakanan. So contoh, the whole family suka makan fast food. So bila makan fast food, anak-anak pun makan fast food. So lama-lama badan pun jadi fat. Okay, so gemuk jadi cepat. Sama juga dengan kalau kata ada family yang suka makan benda manis, kuih, asas tepung, mi, semua tu, itu semua adalah makanan yang manis. So be careful bila you banyak makan makanan macam tu. Genetik you juga akan kemungkinan akan jadi badan besar. Genetik you juga akan jadi diabetik because of genetik daripada faktor pemakanan. So kalau kata daripada lahir hanya 30% sahaja. So maksudnya waktu pregnancy, kalau ibu tu tak jaga makanan yang betul-betul, makanan yang terlalu buat tinggi gula, kemungkinan baby boleh kena diabetik. Itu yes, genetik daripada faktor pemakanan. Okay, so be careful dengan nombor 1 nak buat genetik. So jangan selalu letak kepada berat badan anda faktor daripada genetik. Alright, kedua adalah dia kata, tulang saya besar. Okay, saya rangka besar. So family saya semua besar-besar. Yang ini pun biasa juga saya dengar, selalunya dia bagi alasan sebab dia kata badan dia besar. Itu pun kena be careful. Sebab selalunya yang saya timbang, saya ada satu scanner, nama dia scanner tu adalah Tanita scanner, yang saya timbang. Kita boleh baca juga berapa kg tulang setiap seorang.
So bila saya timbang, selalunya saya tak jumpa lagi orang yang tulangnya sehingga 4 kg, 5 kg, 6 kg ataupun 10 kg. So tulang hanya 2 point something ataupun 3 point something. Itu sahaja. Tak pernah sampai 4 ke 5. So genetik daripada kata tulang rangka besar itu adalah sangat-sangat mitos. Sebenarnya yang kita perlu turunkan sebenarnya ataupun pembesaran ataupun tulang, especially pembesaran tulang tinggi ke apa ke, selalunya perempuan sehingga 18 tahun. Okey, dan dia akan stop dia punya tinggi dia tu. Lelaki mungkin sehingga 21 tahun. So that's why kita tengok kalau dulu budak perempuan lebih tinggi daripada budak lelaki, suddenly bila mereka dewasa, lelaki tu lagi tinggi daripada budak perempuan. Sebab lelaki ada extra dalam 2-3 tahun lagi, dia orang boleh bagi tinggi. Dan juga faktor daripada cara dia punya exercise, workout. So mungkin dia ada banyak buat aktiviti yang jumping, bergayut. So menyebabkan dia ada keanjalan badan tu, menyebabkan dia nampak lagi tinggi ke apa ke. So kalau kata you gemuk because tulang, no, tak ada. Benda tu adalah mitos. Okay. So yang besar tu apa? Sebenarnya adalah lemak yang makin besar. So be careful, jangan salahkan tulang. Alright. Seterusnya adalah selalunya dia kata, okay, orang kata kalau minum air batu nanti jadi gemuk. Itu pun satu hal juga. Itu pun mitos juga. Okay. Yes, mungkin air batu akan ganggu sikit untuk orang yang ada masalah asma ke apa ke. Saya tak suggest untuk orang yang ada masalah asma minum air batu terlalu banyak. Okay. Tapi sebenarnya air batu yang kata menggemukkan itu adalah air batu yang tinggi kalori. So contohnya jus, kemuka, blended ice kan dia sejuk. Apa lagi? Teh tarik sejuk, Milo ice. Semua makanan tu tinggi kalori dan dia minuman tu ice. Yes, yang itu boleh menyebabkan anda jadi gemuk. Tapi kalau air batu kosong, 0 kalori. Okay. So apa faktor yang boleh menyebabkan air batu ni sebenarnya membantu untuk anda membakar lemak. So ini berita baik dia sebenarnya. So bila you minum air batu dalam suhu yang sejuk tu, bila you minum, badan you cuba untuk menetralkan balik dia punya suhu badan, suhu pada air tu pada badan. So apa yang berlaku, dia akan guna lemak sebagai energi. So sebenarnya minum air batu boleh membantu turunkan berat badan. Okay tak kalau macam tu? So that's why saya sendiri minum shake saya daripada pagi-pagi. Saya suka blend dengan ice cube. Saya letak dalam 5-6 ketul ice cube. Dan saya suka minum saya punya collagen drink pun saya suka minum sejuk. Kalau waktu tengah hari panas-panas, saya suka minum saya punya tea mix pun sejuk. Kalau pagi saya suka tea mix saya panas lah, suam. So Alhamdulillah, saya masih lagi maintain berat badan saya yang saya turun 8 kg dulu sampai sekarang. Okay, tak pernah lagi naik lagi sampai mendadak balik 5 kg, 10 kg, tak pernah. Walaupun hari-hari saya minum air sejuk. Kenapa? Sebab air sejuk saja raw kalori. Macam tea mix, satu sudu hanya 6 kalori. Kalau saya minum Elo, 0 kalori. Kalau saya minum shake, saya hanya 150 kalori. Tapi yang penting dia ada high nutrient lah, sebab saya minum shake kan. So that's why minum air sejuk adalah mitos kalau kata boleh menyebabkan naik berat badan. Yang menyebabkan naik berat badan adalah air yang tinggi kalori. So again, be careful juga dengan air Coke, Pepsi, Coca-Cola ke semua tu. Be careful sebab dia air yang sangat tinggi gula. Okay, gula, air sejuk yang bergula, right? Dan seterusnya, ada orang kata, okay, kalau nak kurus kan, nak mitos ni lagi satu, kalau kurus jangan makan nasi. Itu pun bahaya juga. Okay, sebenarnya nasi tidak bersalah. Dalam hal ni nasi tidak bersalah sebab nasi tu sebenarnya penting sebab dia akan membekalkan tenaga dalam badan. Tapi yang bersalah tu adalah dalam sepinggan nasi tu ada macam-macam dekat dalam tu. Ayam goreng, sayur pun goreng, nugget lah, sausage lah, apa ke kat dalam tu. So kena be careful dengan apa yang anda makan. Sebab kadang-kadang dia selalu kata, okay, I skip nasi. Tapi kita tengoklah, memang dalam pinggan dia tak ada nasi, tapi lauknya lauk yang bergoreng, sayur pun bergoreng, dan airnya air manis. So itu dah salah. Sebab pilihan kalori yang tak betul. So kenapa nasi perlu? Sebab nasi dia akan jadi energi pada badan. So kalau kata you skip nasi, badan akan cuba ambil energi daripada protein. Sumber tenaga yang kedua adalah protein. So apa yang berlaku biasanya, you akan nampak turun berat badan tu macam mendadak bila you skip nasi ataupun karbo you skip ni. So you skip nasi tu, dia akan nampak turun mendadak. Tapi kita takut nanti you boleh juga naik balik mendadak balik. Because you banyak kehilangan jisim otot.
Sebab badan you curi tenaga daripada otak. So be careful, jangan terlalu cut sangat nasi ataupun karbo ni. Karbo kena ambil tapi hanya dalam portion yang betul. Cukup saja, dalam segenggam tu cukup. So contohnya kalau kata saya tak boleh juga nak ambil nasi, saya tak nak, boleh tukar. So you boleh tukar kepada beras perang, you boleh tukar kepada quinoa, you boleh tukar kepada, baru-baru ni kawan saya share, dia kata boleh tukar kepada kuskus. Itu pun sedap juga. Boleh tukar kepada apa lagi, keledai. Itu antara karbo-karbo yang rendah gula. Okay, so be careful. So nasi tu sebenarnya ada sumber tenaga, tapi bukan sampai tak boleh makan langsung. You need karbo. Okay, karbo, tapi karbo yang low sugar lah, lagi bagus. Alright, sayur-sayuran dan buah-buahan pun sebenarnya adalah kategori karbo, tapi dia karbo kompleks. Itu part tu nanti kita akan share kemudian. Alright, so next yang nombor 5. Okay, nombor 5 adalah suka tak makan ataupun dia skip meal. Okay, yang tak makan ni biasanya dia tak makan pagi. Okay, kadang-kadang pagi bangun lewat ke apa ke, dia tak makan pagi, ataupun malam pun dia tak makan juga. So kena be careful. Yang itu pun of course menyebabkan anda akan turun secara drastik. Tapi apa berlaku? Kemungkinan anda kekurangan nutrisi, kekurangan zat. Sebab yang ni tak makan, tu tak makan, ni tak makan. Maybe dia kata saya makan buah je. Okay, saya makan maybe biskut je. So itu pun salah juga. Sebenarnya makan kena on time. Makan mesti 5 kali sehari. Penting sangat makan pagi, makan snacking time pukul 10, kena makan tengah hari, makan petang pukul 4 snacking time, dan kena makan malam. 5 kali makan. So bila you makan 5 kali sehari, enjin badan you sentiasa bergerak. At the same time you akan rasa badan you bertenaga dan you boleh burn fat. So nak diet, nak turun berat badan, kena makan 5 kali sehari. So jangan skip meal. Remember, yang penting sekarang adalah nutrisi cukup dalam badan, terutama yang seimbang. So of course lah, macam saya akan ambil saya punya Herbalife Shake waktu pagi, dan juga Herbalife Shake saya waktu malam ataupun petang. Kenapa? Sebab saya nak kurangkan jumlah kalori, tapi saya tak makan. Saya bukan kurangkan makan, saya hanya kurangkan kalori je, bukan kurangkan makan. So be careful yang tu. Of course rujuk pada coach masing-masing lah, berapa kalori yang you perlukan sehari. So dia orang akan tolong untuk kira untuk you. Right, nombor 16. Okay, nombor 16. Ini pun saya pernah juga alami situasi yang mana bila saya programkan dia, Herbalife program, suddenly dia kata, alah tak payahlah ambil semua-semua ni. Masa tu saya cerita ni pada seorang mak dan anak. Okay, so saya nak cerita pada mak dia ni sebab mak dia dah ada masalah kesihatan yang teruk. Tapi tiba-tiba anak dia mencelah. Dia kata, oh tak payahlah ambil benda-benda ni, bersenam je pun boleh turunkan berat badan. Ini pun satu mitos juga. You kena hati-hati, tak semua orang boleh bersenam, especially orang yang terlalu obese, berat badan. Kemungkinan boleh rosak dia punya sendi-sendi ke apa ke, injured dia punya sendi-sendi. Dan kedua, kemungkinan orang tu yang sudah berumur, mungkin 60 tahun, 70 tahun, yang kemungkinan dia ada masalah kepada jantung. So you tak boleh suruh dia bersenam nak turunkan berat badan. Okay, so sebenarnya nak turun berat badan adalah 80% apa yang you makan, 20% adalah exercise. Ataupun tak boleh buat exercise, tak apa, hanya being active sahaja. So 80% tu sebenarnya mempengaruhi untuk turunkan berat badan. Sebab tu kalau kita tengok, kenapa setengah-setengah atlet yang dulu waktu dia tengah aktif bersukan, dia boleh makan macam-macam but dia maintain weight dia. Tapi once dia stop bersukan, dia boleh naik berat badan walaupun dia makan makanan yang sama. Kenapa? Sebab waktu you bersukan, metabolik you akan naik, dan bila metabolik naik, you boleh burn more calories. Tapi masalahnya sekarang, kalau kata orang tu tidak aktif, tak boleh bersukan, of course you kena control apa yang you makan. Try to control you punya calorie counting. Alright, so itu saja untuk 6 jenis mitos yang biasa. Ada banyak lagi mitos lain sebenarnya yang saya dengar. So itu adalah 6 mitos biasa yang kita dengar bila ada orang nak turun berat badan. Biasanya dia akan kata, saya alasan gini. So insyaAllah semoga anda lebih faham untuk turunkan berat badan. Pastikan fakta, jangan mitos. So dah lagi satu, untuk tak pasti, lebih mudah anda dapatkan coach. Rujuk pada coach masing-masing. InsyaAllah dengan coach yang bertauliah, maksudnya dengan ada ilmu yang cukup, anda akan berjaya turun berat badan dengan cara pemakanan dan juga bimbingan yang betul. Alright, so itu sahaja daripada saya. See you again, bye.